Saya tidak akan sekali-kali membenarkan kamu berkahwin dengan orang Malaysia, sepasang suami istri yang menetap di sebuah kawasan perumahan yang tenang di Jerman, tiba-tiba menerima perkhabaran mengejutkan daripada anak perempuan kesayangan mereka yang kini menetap di Asia. Apabila mereka mendengar bahawa calon suaminya adalah seorang rakyat Malaysia, pasangan itu berasa amat guncang dan resah. Bagi mereka yang mempunyai pengalaman silam yang pahit di Asia, idea untuk anak mereka berkahwin dengan orang Malaysia adalah sesuatu yang mutlak tidak boleh diterima. Baiklah, kita akan pergi ke Malaysia dan membatalkan perkahwinan ini. Pasangan Jerman itu bertekad untuk memujuk anak perempuan mereka dan segera bertolak ke Malaysia. Namun tidak lama selepas ketibaan mereka semasa pertemuan yang dijanjikan di sebuah restoran di Kuala Lumpur bersama anak dan tunangnya, berlaku sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Akhirnya mereka malah bersetuju dengan perkahwinan anak perempuan yang pada asalnya ditentang sekeras-kerasnya itu. Apakah yang sebenarnya berlaku di tempat pertemuan pertama itu? Apakah yang dilakukan oleh tunang rakyat Malaysia itu terhadap pasangan Jerman ini? Mari kita telusuri kisah ini bersama-sama. Barbara dan suaminya tinggal di sudut kawasan perumahan yang sunyi di Jerman, menikmati kehidupan persaraan yang damai. Terdapat kedai roti kegemaran berhampiran mereka ke gereja pada hujung minggu dan berjalan-jalan santai pada waktu senja. Kehidupan seperti ini berterusan dengan aman. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah. Anak perempuan mereka Amelia pulang untuk melawat. Ketika sekeluarga sedang berkumpul di ruang tamu sambil minum teh, Amelia dengan wajah yang agak gemetar memulakan bicara. "Ibu, ayah, ada perkara penting yang ingin saya sampaikan." Pada saat itu tangan Barbara kaku. Renungan mata anaknya kelihatan terlalu serius. Suaminya hanya diam bersedia mendengar apa yang bakal keluar dari mulut Amelia. "Saya nak berkahwin. Pasangan saya orang Malaysia. Dan selepas kahwin, saya bercadang untuk menetap terus di Malaysia." Sesaat kemudian, wajah Barbara membeku. Dia merasakan jantungnya seolah-olah berhenti berdegup seketika. Suaminya pula tidak terkata apa-apa, hanya matanya yang terkebil-kebil memandang anak mereka. "Berkahwin dengan orang Malaysia dan mahu menetap di sana. Kamu bukan sedang bergurau, kan?" Walaupun hatinya menjerit demikian, Barbara memaksa dirinya mengukir senyuman nipis dan hanya mampu menjawab, "Oh ya, ke tahniah." Namun di dalam hatinya badai kerisauan yang dahsyat sedang melanda. Perkataan Malaysia baginya bukan sekadar nama sebuah negara tropika yang asing, tetapi ia bertindih dengan memori perit kehidupan di Asia yang pernah mereka lalui dahulu. 10 tahun lalu, disebabkan urusan kerja, suami mereka pernah menetap sementara di sebuah negara Asia lain. Perbezaan budaya, ketidakselesaan hidup persekitaran yang kotor dan kesesakan manusia, semua itu adalah mimpi ngeri yang Barbara tidak mahu ulangi lagi. Ketika itu Amelia masih remaja. Berkat daya penyesuaian yang tinggi, dia berjaya mengharunginya. Namun bagi Barbara, kehidupan di negara Asia itu sungguh menyeksakan. Terdapat banyak malam yang dihabiskan dengan tangisan. Ingatan yang jelas tentang penderitaan itu membuatkan Barbara mengeluh kecil tanpa sadar. Suaminya juga kekal membisu menundukkan pandangan. Pasti memori yang sama sedang berputar kembali di benaknya. "Amelia, adakah kamu benar-benar bercadang untuk hidup di Malaysia?" Walaupun suaranya bergetar, Barbara cuba sedaya upaya mengekalkan ketenangan wajahnya. "Ya, saya mau hidup bersamanya. Keluarganya juga sangat mengalu-alukan saya. Lagipun saya hampir mendapat pekerjaan di Malaysia." Berhadapan dengan pandangan mata Amelia yang jujur dan tulus, Barbara buntu mencari kata-kata bantahan. Namun satu keraguan besar terus berlegar di fikirannya. "Asia lagi. Dulu di negara sana pun kita sudah cukup menderita, adakah benar-benar tiada masalah?" Anak perempuannya di hadapan mata kelihatan sudah melangkah ke masa hadapan. Barbara tidak tahu bagaimana untuk menariknya kembali. Suaminya juga masih belum bersuara, hanya menarik nafas panjang sambil merenung siling. Dalam kesunyian yang berlanjutan, Amelia bersuara lagi. "Tolonglah. Sekurang-kurangnya jumpalah dia sekali sebelum membuat keputusan. Jika selepas berjumpa kamu berdua masih menentang, saya akan pertimbangkan semula." Kata-kata itu menggoyahkan hati Barbara. Walaupun dia tidak dapat mencari alasan kukuh untuk menolak seseorang yang belum pernah ditemui, dia juga tidak boleh menerimanya serta-merta. "Baiklah. Tapi kamu kena ingat, kita pernah lalui banyak kesusahan di Asia dulu. Perasaan kami mungkin tidak akan berubah semudah itu." Amelia mengangguk perlahan. Di wajahnya terpancar harapan yang melebihi kegelisahan. Itu adalah kisah 10 tahun yang lalu. Keluarga Barbara berpindah ke Asia kerana pertukaran kerja suami.
Walaupun keliru dengan kehidupan asing yang tiba-tiba, Barbara memujuk dirinya untuk bersabar dan bertahan. Namun realiti jauh lebih kejam daripada bayangan. Hari pertama perjalanan dari lapangan terbang ke hotel pemandangan di luar tingkap kereta mengejutkannya. Timbunan sampah di tepi jalan, tin kosong, beg plastik, dan bekas makanan dibuang merata-rata di laluan pejalan kaki. Kejutan budaya itu sangat kuat. Kenapa tiada siapa yang membersihkannya? Dia bertanya kepada suaminya, tetapi tiada jawaban. Setelah menetap kesulitan berterusan, hanya untuk ke pasar raya berdekatan pun menjadi satu penyiksaan mental. Laluan pejalan kaki tidak rata, penutup lubang jalan yang menonjol atau berlekuk jalan raya yang seperti laluan berhalangan. Berkali-kali Barbara hampir tersandung, malah lutut suaminya pernah tercedera karenanya. Tak boleh dipercayai berjalan kaki pun sesukar ini. Mungkin Amelia yang masih muda boleh menyesuaikan diri, tetapi bagi Barbara setiap hari adalah pertempuran yang meletihkan jiwa. Terutamanya tandas awam. Dia langsung tidak boleh menerimanya. Mangkuk tandas sentiasa kotor, lantai basah, dan licin, malah tisu tandas pun tiada. Itu sudah menjadi kebiasaan. Setiap kali masuk tandas, Barbara terpaksa menggunakan tisu pembasmi kuman yang dibawa sendiri untuk mengelap segalanya. Apa yang lebih memenatkan adalah sikap orang ramai. Di platform stesen kereta api tiada barisan orang saling menolak. Di pusat beli belah anak muda menjerit dan bising, tiada ruang untuk membeli belah dengan tenang. Mulanya Barbara coba menerima ini sebagai perbezaan budaya, tetapi hatinya perlahan-lahan terhakis. Suatu hari Barbara hampir terjatuh di tangga, namun orang yang lalu lalang hanya memandangnya sekilas dan berlalu pergi. Saat itu sesuatu dalam hatinya patah. Aku mungkin tak mampu hidup di sini. Suaminya nampaknya merasakan hal yang sama. Melihat istri dan keluarga semakin tidak bermaya juga menyakitkan baginya. Justru apabila mereka akhirnya dapat kembali ke Jerman, kedua-duanya menghela nafas lega yang teramat sangat. Akhirnya balik ke rumah sendiri, kata mereka sambil berpelukan. Malam itu satu kenangan yang tidak dapat dilupakan Barbara. Disebabkan itulah apabila Amelia berkata mahu kembali menetap di Asia, ia satu kejutan besar. Kali ini Malaysia bukan negara yang dulu. Walaupun tempatnya berbeza, Barbara ketika itu langsung tidak dapat membayangkan perbezaan budayanya. Bagi Barbara, perkataan Asia itu sendiri sudah menjadi simbol amaran. Malaysia dengan negara dulu itu pasti tidak jauh bezanya. Keraguan ini tidak dapat diusir. Penentangan terhadap Asia sudah berakar umbi. Walau bagaimanapun tersentuh dengan kesungguhan Amelia, Barbara dan suami bersetuju dengan syarat jumpa dahulu. Mereka belum tahu bahwa keputusan ini akan mengubah takdir mereka sepenuhnya. Memori berat tentang Asia masih menghimpit dada Barbara dan suaminya. Namun mereka tidak boleh menolak masa depan pilihan anak mereka secara membuta tuli. Mereka berkata pada diri sendiri, hanya kali ini sahaja. Saat mereka menjejakkan kaki di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Kelia, Barbara merasakan satu ketenangan yang luar biasa, satu keheningan yang jauh meleset dari sangkaannya. Lantai lapangan terbang itu berkilauan dengan jubin yang digilap rapi, tiada secebis sampah pun kelihatan. Cahaya lampunya lembut, malah bunyi penghawa dingin kedengaran begitu menyenangkan di telinga. Pergerakan orang ramai tidak bising, dan seluruh ruang itu diselubungi suasana saling menghormati. Adakah KLIA sesunyi dan setenang ini? Barbara memandang suaminya. Lelaki itu mengangguk diam, matanya melilau memandang sekeliling dengan rasa kagum. Perkara pertama yang mengejutkannya adalah kebersihan tandas. Sebaik sahaja melangkah masuk ke tandas, di lapangan terbang mangkuk tandasnya putih bersih, fasilitinya modern, dan lengkap termasuk bidet elektronik, atau pancuran yang bersih dan udara berbau harum. Singki kering tanpa percikan air yang melampau. Barbara tanpa sedar memuji, ini macam tandas di hotel 5 bintang. Kata-kata yang terpacul itu mengejutkan dirinya sendiri. Ini sangat berbeza dengan image Asia yang kotor dan menakutkan dalam ingatannya. Perjalanan dari lapangan terbang ke hotel menaiki kereta api ekspres KLIA Express Transit juga penuh kejutan. Sebelum menaiki kereta api, penumpang beratur dengan senyap, tiada tolak-menolak. Di dalam gerabak, anak-anak kecil pun bercakap dengan suara perlahan seolah-olah diajar untuk menghormati orang sekeliling. Gerabak itu sunyi seperti perpustakaan. Orang membaca surat khabar, pelajar melihat telefon pintar, dan pekerja dengan komputer riba, semuanya tekun tanpa mengeluarkan bunyi bising. Hanya keheningan yang mengalir. Tak boleh percaya. Inikah Asia, bisik Barbara. Sesuatu yang keras dalam hatinya mula goyah. Ketika itu seorang wanita muda yang duduk di sebelahnya menyadari barang bawaan Barbara yang banyak, lantas bangun untuk memberikan tempat duduknya. Sila duduk, katanya dengan sopan sambil tersenyum manis.
Melihat tindakan itu, Barbara merasakan kehangatan menjalar di dadanya. Inikah budi bahasa orang Malaysia? Dia benar-benar merasainya. Barbara, wajah awak nampak lebih ceria sedikit, tegur suaminya sebaik tiba di hotel. Barbara tidak menafi atau mengiyakan, hanya tersenyum nipis. Benarkah? Walaupun kewaspadaannya belum hilang sepenuhnya, stereotip bahwa Asia tempat yang menyeksakan sedang runtuh. Suasana di Malaysia yang jauh dari kekecohan dan kekalutan yang disangkanya membuatkan Barbara mula berfikir. Perasaan seperti secebis harapan mula bercambah mengenai tunang anaknya yang belum ditemui itu. Hari ketiga di Malaysia, tibalah hari pertemuan dengan tunang Amelia. Lokasinya adalah sebuah restoran eksklusif dengan suasana taman yang damai di pinggir Kuala Lumpur. Aroma teh dan rempah ratus yang lembut bertebaran di udara. Di luar tingkap kelihatan taman tropika yang dijaga rapi. Tempat sesenyap ini. Benarkah ini Kuala Lumpur, gumam Barbara? Kerana teringat kekacauan di negara Asia dahulu, ketenangan ini memberinya impak yang mendalam. Tidak lama kemudian pintu bilik persendirian dibuka perlahan. Seorang pemuda berpakaian sut yang kemas dan kelihatan segak serta sopan mengangguk hormat kepada mereka lalu melangkah masuk. Di belakangnya sepasang suami istri, pertengahan umur yang kelihatan seperti ibu bapanya, turut masuk dengan wajah yang lembut, menunduk hormat sebelum duduk dengan tenang. Selamat berkenalan, dan harap tunjuk ajar pemuda itu memulakan bicara diikuti dengan pengenalan diri dalam bahasa Inggris atau Jerman yang fasih dan sopan. Barbara tidak bersuara, hanya merenung wajah pemuda itu. Dia kelihatan sedikit gementar, tetapi tiada sekelumit pun rasa angkuh atau kasar pada dirinya. Namun jauh di sudut hati Barbara amaran masih menyala. Berkahwin dengan orang Malaysia, idea itu belum dapat diterima sepenuhnya. Pemuda itu walaupun gementar dengan tenang menuangkan teh ke dalam cawan kecil dengan penuh tata tertib. Dia memegang cawan itu dengan kedua-dua belah tangan dan menghulurkannya perlahan-lahan kepada Barbara. Jemput minum. Pada saat itu suasana berubah. Tangannya tidak bergetar, malah penuh dengan keikhlasan dan keyakinan. Dia tidak mengalihkan pandangan. Tindakan menghulurkan secawan teh itu seolah-olah mengandungi satu bentuk komunikasi jiwa yang tulus. Barbara tanpa sedar menghulurkan tangan menyambut cawan itu. Kehangatan cawan, aroma teh yang lembut, dan rasa yang menyegarkan saat diteguk, semua itu perlahan-lahan merungkai simpulan di hatinya. Dia memandang suaminya. Suaminya juga mengangguk kecil seolah-olah merasai perkara yang sama. Hanya dalam 5 saat, dalam pertukaran yang singkat itu, hati Barbara benar-benar tersentuh. Mungkin dia bukan budak yang jahat, kata-kata itu terluas secara semula jadi. Mendengarnya, ibu pemuda itu tersenyum lembut dan mengangguk. Setiap gerak-geri mereka memancarkan sifat timbang rasa yang tulen. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sikap, cara memandang dan anggukan kepala. Di situ wujud satu budaya yang sangat mementingkan perasaan orang lain. Perbualan berlangsung perlahan dan sopan. Amelia sesekali menjadi penterjemah menghubungkan dua keluarga itu dengan harmoni. Pemuda itu kadangkala menggunakan isyarat tangan bercerita tentang kerjanya, kehidupannya dan pertemuannya dengan Amelia. Dia tidak membangga diri, tidak juga merendah diri secara berlebihan. Pertuturannya yang jujur dan ikhlas sedikit demi sedikit mencairkan hati Barbara. Jika pemuda sebaik ini yang mencintai anak aku. Saat terfikir begitu, Barbara merasakan tembok tebal di hatinya runtuh dengan serta-merta. Rasanya seperti angin musim bunga yang lembut meniup pergi sakibaki musim sejuk yang panjang. Keesokan harinya, Barbara dan suami memutuskan untuk melawat beberapa tempat menarik di Malaysia. Di bawah pengaturan rapi Amelia dan tunangnya, jadwal perjalanan dan pengangkutan telah disediakan. Sepatutnya ia hanya lawatan biasa, tetapi perjalanan ini terus-menerus menggoncang hati Barbara. Pertama, ketenangan di dalam sistem transit aliran ringan LRT, MRT, lebih tepat lagi ketiadaan bunyi bising. Sebaik sahaja menaiki tren, Barbara menajamkan telinganya. Tiada siapa bercakap dengan kuat, tiada deringan telepon yang bingit, malah bunyi dari fon telinga orang lain pun tidak kedengaran. Macam dalam perpustakaan. Kata-kata yang terpacul itu mengejutkan dirinya sendiri. Ia bukan kesunyian yang menakutkan, tetapi kesunyian yang teratur dan menenangkan. Di luar tingkap pemandangan bandaraya yang moden bergerak pantas. Suaminya di sebelah juga memandang keluar dengan mata yang redup. Seterusnya di perhentian bas satu lagi kejutan. Orang ramai beratur secara semula jadi untuk naik, tiada tolak-menolak. Anak-anak muda bercakap dengan nada rendah dan ada yang dengan pantas memberikan tempat duduk kepada ibu yang mendukung bayi. Alangkah sopannya tingkah laku mereka, Barbara mengangguk kagum. Malah di laluan pejalan kaki fasiliti yang sempurna membuatkannya terpegun. Jalan yang rata, ada laluan landai untuk kerusi roda,
dan susur tangan di tempat yang sepatutnya. Suaminya meletakkan tangan pada susur itu dan berbisik, "Bandar ini sangat mesra pejalan kaki." Teringat kembali penderitaan suaminya menaiki tangga curam dan jalan berlubang di negara Asia dulu, hati Barbara menjadi sebak. Di sini segala kemudahan yang dianggap biasa ini membuatkannya berasa amat bersyukur. Jalan raya juga bersih tanpa sampah. "Adakah ada orang yang mengutipnya, atau memang tiada orang yang membuang sampah?" tanya Barbara. Tak kira mana satu jawabannya, perasaannya sangat selesa. Imej Asia yang kotor dan berserabut kini lenyap dari mindanya. Apabila mereka singgah di sebuah kedai kuih tradisional milik keluarga pemilik kedai itu, tidak banyak berkata, tetapi matanya memancarkan ucapan selamat datang yang ikhlas. Kehangatan dalam diam, niat untuk melayan tetamu, dan keprihatinan yang halus bagi Barbara ini, kali pertama dia merasai komunikasi yang tenang sebegini. Sikap yang tidak memaksa, tetapi menerima kehadiran tetamu dengan lembut, seolah-olah meresap ke dalam seluruh bandar ini. Di Malaysia ada istilah budi bahasa. Barbara berasa dia akhirnya faham maksudnya. Ia bukan sekadar budaya, tetapi satu cara hidup. Dia berkata demikian dengan wajah lembut dan Amelia tersenyum mengangguk. Walaupun bahasa berbeza, hati boleh bersambung. Barbara mempelajari hal ini dengan mendalam di tengah ketenangan Malaysia. Menjelang akhir lawatan, Amelia mencadangkan, "Apa kata kita cuba menginap di resort peranginan alam semula jadi di kawasan Tanah Tinggi untuk malam terakhir?" Walaupun terkejut, Barbara dan suami bersetuju. Malam itu mereka menuju ke sebuah resort mewah yang terletak sunyi di tengah hutan hujan tropika yang rimbun. Sebaik melangkah ke lobi, Barbara terpukau. Aroma kayu dan herba menyapa hidung. Lantai kayu yang hangat terasa selesa di tapak kaki. Apa yang paling mengagumkan adalah keheningan di situ. Tiada jeritan, tiada musik bingit, hanya bunyi cengkerik dan alam semula jadi yang memenuhi ruang. Seorang staf wanita menyambut mereka dengan senyuman manis, tanpa suara, yang lantang menunduk hormat dan menguruskan bagasi dengan cermat. Cara dia memandu arah sangat halus dan elegan. Setibanya di bilik pemandangan, hutan yang memukau terbentang di hadapan mata. Bunyi angin menyapa pepohon kedengaran sangat mendamaikan. Tidak lama kemudian teh dan kuih dibawa masuk. "Puan pasti penat," kata staf itu sambil menghulurkan tuala basah yang hangat, hot towel. Walaupun ia hanya sehelai kain saat menyentuh kehangatan itu, pertahanan Barbara runtuh sepenuhnya. Dia baru sadar, selama ini dia menahan pelbagai perasaan, perbezaan budaya, benteng bahasa, tanggung jawab sebagai ibu, dan desakan hati untuk menjadi kuat. Semuanya cair pada saat itu. Air mata panas bergenang di kelopak mata dan menitis jatuh ke pipi. Dia tidak dapat menahannya. "Saya tak tahu ada tempat seindah ini." Suaminya di sebelah mengangguk perlahan, matanya juga kelihatan berkaca. Ketika makan malam, hidangan Malaysia yang autentik disajikan di dalam bilik. Bahan-bahan tempatan yang segar disusun indah di atas pinggan. Penjelasan tentang setiap hidangan juga sangat teliti. Namun apa yang paling menyentuh hati adalah kata-kata staf itu sebelum beredar. "Semoga hari ini menjadi kenangan indah buat Puan." Kata-kata itu meresap jauh ke dalam hati Barbara. Ia bukan sekadar servis, ia adalah hospitality dan keikhlasan yang nyata. Malam itu sambil menyelimuti diri di atas katil empuk, Barbara berkata, "Malaysia ini, tempat yang senyap-senyap, menemani kita kan?" Suaminya menjawab ringkas, "Ya," sebelum memadamkan lampu. Malam itu Barbara tidur dengan sangat nyenyak, seolah-olah dipeluk oleh kelembutan hutan Malaysia. Malam terakhir, majlis makan malam bersama keluarga tunang diadakan di sebuah restoran masakan Melayu Malaysia yang elegan. Barbara dan suami duduk di dalam bilik khas yang selesa. Di hadapan mereka terhidang lauk pauk Malaysia yang berwarna-warni dan beraroma rendang satai dan sup herba yang memikat selera. Awalnya mereka agak kekok, tetapi ketenangan suasana membuatkan mereka selesa. Perbualan sangat berhati-hati, masing-masing menjaga hati. Apabila ketegangan sedikit reda, Barbara memulakan bicara. "Sebenarnya, pada mulanya saya menentang perkahwinan ini. Suasana serta-merta menjadi sunyi sepi." Pengakuan itu seperti batu yang jatuh ke dalam air yang tenang. Suaminya membetulkan duduk Amelia, memandang ibunya dengan cemas. Namun Barbara tidak mengalihkan pandangan, dia merenung ibu tunang anaknya dan meneruskan, "Tanpa mengenali kamu semua, saya membiarkan rasa takut dan prasangka saya membesar. Jadi, saya minta maaf." Selepas beberapa saat yang sunyi, ibu tunang itu mengangguk perlahan dengan penuh pengertian. "Kamilah yang patut minta maaf kerana membuat Puan rasa bimbang. Maafkan kami." Mendengar kata-kata itu, dada Barbara terasa panas. Mereka tidak menafikan perasaannya, sebaliknya menerima kebimbangannya dengan hati terbuka. Hanya dengan itu dia berasa sangat lega. Suaminya meletakkan sudu
dan garpu perlahan-lahan, lalu bergumam, jika bersama keluarga seperti ini. Mendengar ayat yang tidak habis itu, Barbara menundukkan mata dan tersenyum lembut. Di meja makan malam itu wujud satu keikhlasan yang tenang dan persefahaman yang melangkaui bahasa. Tamatlah perjalanan di Malaysia. Barbara dan suami pulang ke Jerman. Saat membuka pintu rumah, walaupun rasa rindu dan lega timbul hati, Barbara berasa ada sesuatu yang tertinggal. Apabila berjalan ke bandar menuju ke stesen kereta api, perasaan itu semakin kuat. Basikal diparkir berselerak, dinding diconteng grafiti, pudar sampah berterabur di sekeliling tong sampah. Jalan raya terasa bising dan serabut. Di platform stesen bunyi musik dari telepon pintar remaja dan jeritan kanak-kanak bergema. Pemandangan yang dahulunya biasa kini terasa sangat bingit dan kotor. Barbara bertanya sendiri, adakah memang sentiasa begini, atau aku yang sudah berubah? Malah di pasar raya rasa janggal itu tidak hilang. Pekerja menghempas barang ketika menyusun rak juruang bermuka masam dan keluhan pelanggan yang beratur di belakang terasa sangat tajam di telinga. Semuanya terasa berat menghimpit dada. Setibanya di rumah dia menerima message daripada Amelia. Saya fikir saya mahu adakan majlis kahwin di Malaysia. Membaca message itu hati Barbara goyah sesaat, tetapi kemudian satu fikiran muncul. Baguslah. Tiada lagi keraguan dalam jawaban ringkas itu. Hatinya sudah ada jawaban. Teringat kembali tuala hangat di resort lantai berkilat, KLIA renungan ikhlas tunang anaknya dan ucapan, maafkan kami dari keluarga besarnya. Semua itu kekal bersinar dalam ingatannya. Barbara sedar dia selama ini membina tembok terhadap perkataan Asia. Pengalaman pahit lalu membuatkan dia menolak Malaysia sekali. Menyadari kesilapan itu adalah perubahan terbesar dalam hidupnya. Apabila dia bercakap hal ini dengan suaminya, lelaki itu mengangguk setuju. Masa di Malaysia semuanya begitu teliti dan sopan. Saya rindu suasana itu, kata suaminya sambil tersenyum. Malam itu Barbara membelai album gambar yang diambil di Malaysia. Di dalam hatinya dia berbisik, baguslah Amelia pilih Malaysia. Berkahwin dengan orang Malaysia, tidak mungkin. Kali pertama dia mengucapkan ayat itu, ia penuh dengan ketakutan dan prejudis. Kerana sayangkan anak dia, takut anaknya menderita. Namun tempat bernama Malaysia itu berbeza. Dalam ketenangannya ada kehangatan. Tiada paksaan, tiada kebisingan, hanya kelembutan yang sentiasa mendampingi. Lantai Clia yang bersih, orang ramai, yang beratur tertib, pemandu bas yang sopan, semuanya mengajar Barbara bahwa adab bukan sekadar peraturan, tetapi budaya yang berakar umbi. Di Malaysia, dia menyadari bahwa ketenangan itulah yang melahirkan rasa selamat dan tuala hangat di resort itu. Tindakan kecil itu telah mencairkan ais di hatinya. Rasa dihargai dan dipedulikan adalah perasaan yang sangat membahagiakan. Keluarga besannya yang memohon maaf tanpa memberi alasan, sikap itu lebih menyentuh hati daripada 1000 kata-kata. Barbara belajar bahwa kepercayaan bukan datang dari logik tetapi dari kehangatan hati. Malaysia adalah tempat yang tidak perlu berkata-kata dengan lantang, tetapi menyampaikan mesej. Saya hargai kamu melalui tindakan dan suasana. Mesej yang tenang tetapi kuat sehingga mampu mengalirkan air mata. Kini Barbara yakin sepenuhnya. Dia benar-benar berasa gembira anaknya memilih Malaysia. Suaminya juga begitu. Jika bersama keluarga itu anak kita pasti bahagia. Itu adalah naluri seorang bapa dan satu keyakinan yang pasti. Hidup kadang-kadang mematahkan prasangka kita dengan cara yang lembut. Kita sering terikat dengan pengalaman lalu, tetapi apa yang memecahkan belenggu itu hanyalah satu kelembutan kecil yang tidak disangka-sangka. Malaysia adalah tempat yang mengajarnya tentang perkara itu. Sebuah negara yang tenang, damai, dan pastinya telah menyentuh hati Barbara.